Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Ikhwatul iman, a'azakumullah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dengan limpah kurnia daripada Al-Wahidul Ahad Al-Aziz, kita dapat sambung sikit majlis ta'lim kita ini, ikhwan, berkaitan dengan buku kita ini, Tazkiyatun Nufus, iaitu berkenaan dengan tazkiyah, pembersihan jiwa. Allah ingatkan kita, ikhwan, tentang tazkiyah ini, iaitu tentang jangan siapa merasakan diri mereka itu bersih hati. Itu adalah satu peringatan Allah. Jangan siapa di antara kita ini merasakan diri kita telah bersih. Kerana kalau diri kita telah bersih, Allah tidak akan menurunkan suatu manhaj, suatu sistem untuk membersihkan diri. Maka selamanya lah, ikhwan, sampailah hari kita balik bertemu dengan Allah Jalla wa'ala, kita dalam keadaan akan duduk di atas manhaj untuk membersihkan diri. Dalam ayat Allah Ta'ala menyebut tentang wa man ya'tihi mu'minan qad amila salihati. Sesiapa yang berjumpa Allah Ta'ala, sesiapa yang datang berjumpa Allah Ta'ala dalam keadaan dia mukmin. Satu. Kemudian qad amila salihat, sungguh dia telah melakukan amal yang salih. Allah kata fa ulaika lahumud darajatul ula. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat darajat, tingkatan-tingkatan yang tinggi di sisi Allah. Apakah yang dimaksudkan mereka itu mendapat tingkatan yang tinggi di sisi Allah? Maka Allah katakan Jannatu Aden, iaitu syurga Aden. Jannatu Aden, syurga Aden, tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Yang dalam syurga Aden itu mengalir di bawahnya anak-anak sungai dan mereka kekal di dalamnya. Wazalika jazaa'u man tazakka. Tengok, itulah balasan bagi orang yang membersihkan hatinya. Jadi untuk sampai ke Jannatul Aden, mendapat derajat di sisi Allah, kena bawa amal saleh, kena bawa iman. Iman dan amal saleh yang kita bawa itu, ikhwan, dalam keadaan dibersihkan. Dan inilah, ikhwan, kita duk belajar apakah makna pembersihan itu. Kita belajar, ikhwan, kita dah sampai pada perkara yang ketiga, ikhwan, iaitu wajib bagi seorang hamba untuk bersungguh-sungguh dalam tazkiyatun nufus. Kita
mesti bersungguh-sungguh. Seorang Muslim wajib berusaha semaksimum mungkin untuk membersihkan hatinya dari berbagai macam kekotoran-kekotoran hati yang merosakkan hatinya. Seseorang tidak boleh menganggap dirinya dan hatinya bersih atau bersikap sok suci. Tidak boleh. Allah menyebut, alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wala yuzlamuna fatila. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, yakni daripada orang Yahudi dan Nasrani? Sebenarnya Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki dan mereka tidak dizalim sedikit pun. Juga firman Allah, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Ini ikhwan, Allah bagi ingat kepada kita tentang kita kena sungguh-sungguh di dalam tazkiyah jiwa. Allah kata, hampa tak tengokkah orang yang depa itu adalah orang yang depa rasa, depa anggap diri depa tu bersih, Yahudi Nasara. Lepas tu ayat kedua Allah Ta'ala katakan, janganlah kamu rasa diri kamu itu orang yang bersih. Ikhwan, kita disuruh beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Kena beriman kepada Allah. Baik, sekarang ni ikhwan, iman, jazakallahu khairan, cermin mata tinggal lah kita. Makasih beli. Tanpa beli tak ada lah mata saya. Baik, inilah beli. Baik, biar orang-orang perleh tahu inilah beli. Sanggup pergi ambil cermin mata, bukan saya banyak duit pun. Baik ikhwan, tadi duduk sembang dengan Haji Yusuf. Beza saya dengan Haji Yusuf, kami beza 10 tahun. Haji Yusuf tua saya 10 tahun. Tapi Haji Yusuf boleh baca buku tak pakai cermin mata, saya kena pakai. Haji Yusuf boleh jogging lari, saya jogging merangkak. Tak boleh lari dah, merangkak. Tok Bilal boleh lari lagi? Oh pelan-pelan boleh. Kira boleh lah Tok Bilal. Saya kira merangkak dah. Nasib baik merangkak tak menyuluk. Kata saya buka kepiah penuh uban. Haji Yusuf buka kepiah tak ada uban. Wah, kami beza 10 tahun tak lari banyak. Baik. Ikhwan, pertama kita tahu bahawa Allah Jalla wa'ala, Dia menciptakan hamba-hamba Dia. Kita ambil manusia dan jin khususnya yang diberi dengan tuntutan beriman. Manusia dan jin, binatang, pokok-pokok, mereka tak ada tuntutan lagu tu. Mereka telah dipitrahkan sistem iman tu dalam diri mereka. So matahari dia beriman pada Allah, cukup time dia keluar, cukup time dia turun. Manusia dan jin ni dia istimewa sikit. Dia diberi pilihan untuk duduk di atas manhaj itu ataupun tidak. Bila manusia dan jin diberi pilihan demikian, maka Allah Ta'ala daripada awal dalam kalam dia yang suci, Dia bagi tahu dulu. Dia kata di kalangan jin dan manusia ni cuma dia nilai dalam bentuk 3 kumpulan saja. Satu, amanu. Satu, kafaru. Lagi satu, kita panggil golongan yang munafik. 3 saja.
Melayu ke, Cina ke, India ke, Arab ke, bukan Arab ke, di sisi Allah, hamba di kalangan manusia dan jin, Allah bahagi 3 ni. Ini yang termasuk dalam hukum taklif, dituntut kepada mereka beriman. Daripada kalangan jin dan manusia, campur pilih 3 martabat ni saja. 1 orang beriman, 1 lagi orang kafir, 1 lagi orang yang munafik. Kalau kata orang itu beriman, saya fikir tak banyaklah kita nak bincang sangat, kerana kita tahu kecondongan dia tu tak mana. Kalau kata dia kafir, lagi juga mudah, condong dia tu tahu tak mana. Ini munafik ni. Kenapa mereka dipanggil munafik? Kerana Quran kata summa kafaru summa amanu. Jiwa mereka muzabzabina baina haula'i wa haula'i. Jenis hati mereka tak tetap. Kadang-kadang bila jadi sesuatu membawa mereka pada iman. Kadang-kadang jadi sesuatu membawa mereka kepada kufur. Jiwa mereka itu tidak tetap. Muzabzabina, sentiasa dalam keadaan keraguan. Dia duduk dengan orang beriman, nampak perwatakan beriman. Dia pergi pada orang tak beriman, dia takut orang tak beriman cela dia, maka dia kata, aku duduk dengan mereka tu bukan betul sangat tu, aku hanyalah berlakon saja. Jadi ini masalah kita, ikhwan. Daripada 3 itu kita kena putus. Jiwa kita nak duduk tak mana, kita kena pilih 1 daripada 3. Kita tak boleh condong kepada yang 2 lagi. Dan daripada 3 ni kita tahu yang mana Allah Ta'ala redha, yang mana dia suka. Tazkiyah yang kita duk belajar ni, ikhwan, dia nak membawa jiwa kita keluar daripada daerah kafir dan daerah munafik. Dia nak bawa kita, dia nak bawa makna iman itu masuk dengan sempurna dan murni, amal saleh itu masuk dengan sempurna dan murni. Orang kafir nak kata mereka itu tak ada amal saleh, mereka ada amal saleh. Banyaklah juga amal mereka ni dalam bentuk charity society ni. Tetapi masalah mereka, iman mereka tidak sempurna. Munafik adalah juga amal saleh, tapi masalah mereka sentiasa ragu-ragu. Dia tengok orang buat amal saleh pun dia suka, dia tengok orang atas kekufuran pun dia suka. Tak tahu yang mana sebenarnya hati dia suka. Dia tak boleh nak istiqamah di atas satu keadaan pada berbagai-bagai situasi dan kondisi. Orang beriman dengan makna kata iman menerusi Al-Quran, dia jadi apa pun, dia kekal istiqamah di atas jalan itu. Jiwa dia tu telah dia cuci. Allah Jalla wa'ala dalam ayat kita baca tadi, Allah Ta'ala kata, cuba hangpa tengok sebahagian orang yang mereka tu mengaku mereka beriman. Mereka beriman. Contoh dalam tafsir dia kata mereka inilah Yahudi dan Nasara. Dia pun mengaku dia beriman. Tapi Allah kata tak, dia tak beriman pun. Tak betul iman dia. Lepas tu Allah kata pada ayat kedua, janganlah rasa diri kita ni beriman, suci, bersih. Sebab itu suatu perasaan yang terlalu sangat over yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Kita, ikhwan, kena jadi orang-orang yang beriman pada Allah. Macam Allah sebut tentang may ya'tihi mu'minan qad 'amila salihah. Mereka datang kepada Allah di hari akhirat dengan iman dan dengan amal saleh. Jadi iman dan amal saleh yang ada kepada orang beriman ini Tuhan bagi endorsement.
Quran datang bagi pengesahan. Iman mereka betul, amal mereka betul. Kalau orang munafik itu kata dia ada iman, kalau orang kafir itu kata mereka ada amal saleh, Allah bagi penegasan, tidak, Allah tak terima. Allah terima iman dan amal saleh daripada jiwa yang mukmin. Jiwa yang mukmin, jiwa yang benar-benar membenarkan Allah dan utusan Allah, Rasulullah, dan mengikuti ketaatan kepada Allah dengan mencontohi cara Rasulullah mengajak kepada taat pada Allah Jalla wa'ala. Allah nak itu saja. Pembersihan jiwa ni ikhwan, dia nak bawa kita kepada jiwa yang ni, jiwa yang murni iman. Maka salah satu benda yang kita kena buat, kita kena bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Penyucian jiwa ni di antara benda yang sukar, benda yang susah. Susah. Kita nak bersihkan iman kita. Iman bukan sekadar makna percaya, tapi makna rela berkorban di atas kepercayaan. Rela berbuat di atas kepercayaan. Dan sungguh perbuatan itu bukan lakonan, sungguh. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Dalam ayat lain Allah menyebut tentang wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjuanglah kamu pada jalan Allah, berjuanglah kamu pada Allah dengan perjuangan yang benar. Bertakwalah kamu pada Allah dengan takwa yang benar. Bukan kerana kita buat lakonan untuk menarik perhatian di keliling kelalang kita. Tidak, sungguh. Haqqa tuqatih, haqqa jihadi. Kerana takwa, kerana iman, dia memerlukan jihad, mujahadah yang sungguh-sungguh kita kena buat. Dan Allah bagi penegasan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang akan dapat iman, yang akan dapat kesuksesan adalah orang yang bersungguh-sungguh untuk Allah. Dia buat sungguh, dia korban sungguh, dia bagi sungguh. Maka Allah kata, tengok mereka ni bila mereka bagi sungguh untuk Allah, mereka tidak ada manna dan adha, mereka tidak ada ungkit bangkit, mereka tidak ada menyakiti hati orang yang mereka bagi. Mereka bagi sungguh pada Allah. Kenapa? Kerana mereka tidak mahu tubtilu sadaqat. Mereka tidak mahu membatalkan pahala sedekah mereka. Dan dia buat sungguh dengan sistem yang Tuhan nak, peraturan yang Tuhan nak. Penulis kata perkara yang keempat yang kita kena tahu dalam penyucian jiwa ini ikhwan, bahawa tazkiyatun nufus, penyucian jiwa harus dilakukan dengan dua perkara, iaitu dengan zahir dan dengan batin. Kita nak bawa diri kita dekat pada Allah Ta'ala ni ikhwan, bukanlah kita bawa diri kita semata-mata tubuh badan kita, tidak. Kita bawa ruh dan jasad. Ruh dan jasad. Ada perkataan yang menarik dan berbisa. Perkataan ini menarik dan berbisa yang diungkap oleh Hujjatul Islam dalam kitab dia, berkenaan dengan kekhusyukan sembahyang, keikhlasan sembahyang. Hujjatul Islam dia kata, Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali kata, satu orang duduk depan Tuhan, ngadak depan Tuhan, takbir Allahu Akbar. Lepas tu masa dia semayang, jiwa dia terbang pergi tempat lain. Ini perkataan yang menarik dan berbisa. Ini bukan hadis, kalau kita nak tolak pun tak apa. Tapi saja kita dengar perkataan dia. Semayang, jiwa pergi ke lain. Rokok. I'tidal. Tak ada apa-apa lah. Mayang tu. Dia kata dengan satu orang berdiri di hadapan berhala. Dia berdiri. Pun jiwa dia melayang. Tak tahu apa. Sekali katalah Tok Sami tu, Tok Cha tu kata tunduk, dia pun tunduk. Otak dan hati dia pergi tempat lain. Imam Ghazali tanya,
Dua orang ni, di mana beza mereka? Oh, subhanallah. Sangat dahsyat dan menarik. Agama melarang kita duduk di depan tokong berhala dan memberi apa-apa pembesaran walaupun kita tak berniat membesarkan dia. Agama larang, tak benarkan. Kita duduk di hadapan Tuhan bukan seperti kita duduk di hadapan berhala yang tidak ada arti dan nilai. Allah suruh para nabi, para rasul, terutama kita baca kisah Nabi Ibrahim dalam Quran. Allah suruh Nabi Ibrahim tanya kepada kaum dia, berhalanya kamu sembah itu dengarkah? Boleh cakakkah? Boleh tunai hajatkah? Boleh bagi manfaatkah? Boleh bagi mudaratkah? Tetapi Allah Maha Mampu. Kemudian kita berdiri di hadapan Rabbul Alamin, zat yang Maha Mampu, Maha Sempurna ni, boleh buat segala-gala ni, macam kita berdiri di hadapan objek-objek yang tak mampu. Dia kata, apakah penghormatan yang kita bagi pada Rabbul Alamin? Dan kita tahu ikhwan, untuk masuk dalam zon istiqamah dalam salat, kita boleh kawal diri kita dalam salat, dia adalah zon mujahadah. Zon apa dia? Zon pertarungan. Maka mesti kita masuk salat walaupun kita dah suci, Allahu Akbar, confirm kata ruh kita, jasad kita berjalan seiringan. Belum confirm. Dia adalah satu pertarungan. Kita yang bawa diri kita ingat pada Allah berdasarkan ilmu kita yang kita baca apa, kita harap apa, kita nampak apa. Ini adalah satu perjuangan, dan perjuangan ini bukan sekadar bermula dalam solat saja. Dia juga berkaitan dengan ilmu kita dapat sebelum solat, tarbiyah. Kita sebelum solat diberitahu apa kita tentang solat, nilai solat, apa maksud solat, adab solat. Sebelum solat kita dah belajar bab solat. Dan habis daripada solat kita mula muhasabah. Solat yang kita buat itu beradab ataupun tidak secara zahir dan secara batin. Maka penulis kata orang yang masuk dalam dunia membersihkan jiwa, dia kena sungguh-sungguh bawa jiwa dan raga dia. Jiwa dan raga dia, itu bahasa orang Melayu, orang tua-tua dulu. Jiwa dan raga. Bawa pergi. Bukan raga pergi market tu. Raga ni tubuh badan dia. Jiwa dan raga dia. Bawa pergi. Oh, subhanallah. Sungguh seorang Muslim wajib berusaha untuk membersihkan dirinya, baik lahirnya maupun batin. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang suka membersihkan dirinya. Allah Taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sungguh Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri mereka. Tengok, ayat ini menyebut jiwa dan raga. At-tawwabin hati, mutatahhirin zahir. Dua-dua tu kena pi sekali. Dan kalau pi dua-dua ni, Allah kata innallaha yuhibbu, sesungguhnya nilahnya Allah suka. Tapi kalau satu pi, satu tak pi, Allah tak suka. Susahlah ya kawan. Susahlah. Kalau kita pergi dua orang, seorang disukai oleh tuan rumah, lagi seorang tak disukai, macam mana kita? Kita kahwin, kita mak kita suka, bini kita menantu dia tak suka, susahlah kita. Seorang disuka, seorang tak disukai. Hati kita Tuhan suka, jasad kita Tuhan tak suka, susahlah kita. Ataupun jasad kita Tuhan suka, pasal dia rokok, dia ambil air semayang, dia tutup aurat. Hati kita Tuhan tak suka, susah. Jasad dengan roh ni bukan benda yang boleh berpisah. Dia kalau rosak jasad, rosak roh, rosak roh, rosak jasad. Pasal tu dia kata hailah badan, hailah nyawa. Besok pagi berpisahlah badan dengan nyawa. Lari kawan tu, lari kawan tu. Pasal benda tak boleh pisah. Maka dia suka pi sekali. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin.
Sungguh Allah yuhibbu, ini kita kalau bahasa Melayu dia kata Allah menyukai, Allah suka lah. Tapi hub dalam bahasa kita tengok di dalam kamus Arab Munjid kata dalam kamus dia, hub bermakna izhar al-mahabbah, penampakan kepada kecintaan. Sesungguhnya Allah akan izhar, Allah akan menampakkan kecintaan dia kepada orang yang membawa jiwa dan raga dia datang kepada Allah. Allah akan tunjuk Allah sayang dia. Setelah kita tunjuk kita sayang Allah, sekarang masa Tuhan nak tunjuk dia sayang kita pula. Ikhwan, cuba balik kita tanya bini kita, sahajalah tanya kan. Sahaja tanya. Beli kahwin tak lagi? Oh, tak lagi. Kok orang Perlis kenal tak beli boleh ke? Boleh saya makan sip minyak sini. Bukan sip minyak saya, sip minyak beli. Berbalik kita sembang tanya bini kita. Dalam dunia ni, dalam diri dia tu, kata kat dia apa benda dia sayang dan apa benda dia kurang sayang. Bertanya. Agak-agak kita, bini kita suka tak duit? Dia sayang tak duit? Harta benda dia, baju-baju dia dalam almari tu. Almari dia dua, almari kita satu. Dahsyat. Dia sayang tak baju-baju tu? Dia sayang. Katalah sepupu dia ke, ataupun kak ipar dia, kakak kita mai rumah, nak tumpang tidur semalam, tu lupa bawa baju. Agak-agak dia boleh bagi tak pinjam baju kelawak tu? Agak-agak boleh bagi tak? Kata kakak aku tak lupa bawa baju tidur, bagi pinjam satu, agak-agak dia boleh bagi tak? Boleh bagi. Boleh bagi tak? Bagi. Ada bengkak kita mai rumah nak balik, esok pagi nak balik, Allah, anak menekan kita kata tak boleh nak ambil mak ni. Kita kata pada bini kita, hang bagi sat kat aku pinjam kereta hang, nanti kita pergi ambil. Agak-agak dia bagi tak? Agak-agak lah. Agak-agak ni antara keras dengan lembek kan, agak-agak kan, agak-agak. Boleh dia ke tak? Dia bagi tak? Ataupun kita lah, tu saya kata dia, kita. Abang ipar kita nak pinjam kereta, bagi tak? Ataupun kita nak pergi ke lain, kita nak pergi makan kenduri Kuala Lumpur 2 hari. Kita besan kena belah sana. Lepas tu keluarga belah ipar duai kita. Dia kata, abang 2 hari abang tak ada rumah, kami pinjam sat rumah abang 2 hari boleh tak? Abang balik, bagi kunci balik, agak-agak kita bagi tak? Rumah tu kita sayang lah. Tapi kita kongsi tak dengan orang, bagi tak? Kawan-kawan kita main hujan lebat 12 malam, hujan lebat, kita mampu tak kata tak payah balik aku, hujan tidur rumah saya, ada bilik anak saya anak duduk asrama, tidur. Benda-benda tu semua benda kita sayang. Ada benda kita sayang sungguh, tapi kita boleh kongsi dengan orang, betul tak? Tapi ada tak benda sayang tak boleh kongsi? Kawan-kawan kita mai tidur rumah kita, kita pergi habaq kat bini kita, ni depa nak tidur seorang, depa nak pinjam aku boleh tak? Agak-agak bini kita bagi tak? Pasal apa tak bagi? Manusia dia tak boleh kongsi benda paling dia sayang melainkan dengan orang yang dia sayang. Dalam banyak benda, laki-laki dan perempuan, hati tak boleh kongsi. Maka perempuan bagi hati dia pada orang yang dia sayang saja. Dia sayang baju dia sayang duit dia, tapi dia boleh bagi kat semua orang. Tapi dia sayang hati dia, cinta dia tak bagi kat semua orang jantan, dia bagi kat satu jantan dia. Tuan Haji Yusof setuju dengan saya? Alhamdulillah, setuju kira okey. Tok Bilal setuju tak dengan saya? Naam. Sekali Arab dah. Subhanallah.
Kita kawan tempat kerja kita perempuan, kita boleh duduk melawak dengan dia. Dia turun pergi makan, kita boleh kirim nasi kat dia, kirim ayam kat dia. Satu hari kita pergi makan, duit tak cukup. Kita kata dia tolong bayar boleh tak? Dia gaji aku bayar balik. Dia kata no problem, dia boleh bagi. Kadang kita motor rosak, Allah motor rosak balik tunggu bah dia nampak kita. Dia kata mai nak dia lepas bintang rumah. Kita pun nak. Tapi kita tanya kat dia, pasal apa hang tak bagi hati hang kat aku? Duit hang boleh bagi. Motor hang bagi aku pinjam. Pasal apa hati hang tak bagi kat aku? Sebab hati tak diberi melainkan kepada orang yang disayangi saja. Ikhwan, Tuhan ada banyak benda Tuhan kongsi dengan hamba dia. Tetapi ada benda Tuhan tak kongsi melainkan dengan orang yang dia sayang saja. Ni ayat ni kata, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sayang kepada orang yang taubat, bersih hati, dan Allah sayang kepada orang yang suci kehidupan dia yang zahir. Ada benda Allah sayang yang Allah tak bagi pada orang tidak taubat. Allah tak akan kongsi. Hang bersihlah zahir macam mana. Kalau hati hang tak bersih, Allah tak akan tunjuk Allah sayang kat hang. Kerana sayang Allah hanya untuk orang yang Allah sayang saja. Ada benda di sisi Allah yang cukup mahal. Allah boleh kongsi ayak dia punya, beras dia punya, rezeki dia punya dengan orang semayang, tak semayang, derhaka, taat, Islam, kafir, musyrik, syirik Tuhan lagi, cabar Tuhan lagi, Tuhan kongsi habis dengan mereka semua. Kongsi rezeki, kongsi sihat, kongsi ubat, kongsi yang tu, kongsi yang ni. Tapi ada benda yang Tuhan sayang, dia tak kongsi dengan semua orang. Dia hanya kongsi dengan orang dia sayang. Apa benda Allah sayang, ikhwan? Allah sayang akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dia tak bagi kesenangan akhirat untuk orang-orang dia tak sayang. Tuhan sayang apa dia? Tuhan sayang maghfirah, rahmah dan keredaan dia. Dia tak bagi kat semua orang. Dia bagi pada orang-orang dia sayang saja. Dia sangat cemburu. Allah ada syurga, jannatul a'la, jannatul a'la. Allah ada syurga yang tinggi dengan nama yang bermacam-macam, Firdaus, tadi Jannatul Aden, Jannatul Ma'wa. Dia tak bagi pada orang-orang yang dia kongsi dunia ni semua. Dia bagi pada orang yang dia sayang dia. Oh subhanallah, ikhwan. Maka siapa-siapa yang bersungguh-sungguh menunjukkan sayang daripada Allah dengan jiwa yang bertaubat, dengan zahir yang bersih, Allah akan menampakkan sayang Allah pula pada mereka. Dan juga firman Allah, wasiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Tentang makna wasiyabaka fatahhir dan bersihkanlah pakaianmu, Imam Mujahid rahimahullah menafsirkan bersihkanlah jiwamu. Imam Qatadah rahimahullahu taala menafsirkan bersihkanlah jiwamu dari perbuatan maksiat. Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala menafsirkan pakaianmu dengan bersih, pakaianmu engkau bersihkan suci dengan air. Muhammad bin Ka'ab Qurazi dan Al-Hasan Basri menafsirkan dengan makna hendaklah engkau perbaiki akhlakmu. Kata penulis, ayat ini mencakup semua, iaitu bahawa seorang Muslim harus membersihkan dirinya secara zahir maupun batin, membersihkan hatinya dari noda-noda syirik dan lainnya, membersihkan pakaiannya dan membersihkan akhlaknya. Ya. Allah nak kita bersih lagu tu zahir batin. Dalam jiwa kita tidak ada syirik, dalam jiwa kita tidak ada kufur. Zahir pakaian kita, zahir penampakan kita juga tidak boleh ada kecenderungan dan tasyabbuh kepada benda-benda yang tadi.
Tak boleh. Cara kita cakap, cara kita hidup macam nak condong pergi kepada syirik, Tuhan tak mahu. Pakaian-pakaian, peradaban-peradaban, akhlak-akhlak, tingkah laku, karakter-karakter, perangai-perangai yang boleh cenderung kepada syirik, Tuhan tak suka. Maka bersihkanlah. Allah kata bersihkanlah hati kamu dan bersihkanlah pakaian kamu. Perkara kelima, kata penulis, barang siapa yang ingin menyucikan jiwanya, maka hendaklah dia menutup diri dari pintu-pintu dan perkara-perkara yang dapat menjauhkan dirinya daripada tazkiyatun nufus. Perkara kelima, kita nak kena tengok, kalau kita nak jiwa kita ini bersih, apa-apa perkara boleh menghalang kepada jalan pembersihan diri, kita kena elak diri, ya? Kena elak. Itu memang kaedah berubat, kena pancang. Kaedah dia macam tu. Nak dekat dengan Allah, apa yang boleh menghalang kita pada Allah, jangan buat. Jangan berbuat, jangan ingat, jangan simpan dalam hati, jangan ada di lidah, jangan ada pada ingatan, jangan ada pada pakaian, rumah tangga, kehidupan, aktiviti. Sebab dia akan jadi penghalang. Dia akan jadi penghalang. Kita makan ubat kecil manis, kita duduk langgah gula. Makan ubat kecil manis, duduk langgah gula. Maka ubat darah tinggi, tolak masin tak tinggal. Ubat darah tinggi makan mes papan. Pantang penin telan. Tolak masin tak tinggal. Ikan masin tak tinggal. Makan ubat gout. Tapi pantang tengok ikan mengayak. Tengok ikan mengayak aja. Oh, pi dah. Lepas tu aduilah, doktor bagi ubat apa kat aku, aduilah. Tengok ikan bilik. Serubu, bukan serbu, surubu. Tak boleh tahan. Aduilah. Tengok kacang tak boleh tahan. Lepas tu makan ubat gout. Artinya, kita tak bawa diri kita pada penghalang nak kena sakit. Kita tak halang diri kita daripada hati kita ni tak bersih. Seorang Muslim harus berhati-hati dan menjaga dirinya daripada fitnah syahwat dan syubhat. Dia harus berhati-hati jangan sampai membuka celah-celah yang akan menjerumuskan dirinya kepada hal-hal yang merendahkan jiwanya dan mengotori hatinya. Apabila seseorang malas dalam melaksanakan ibadat seperti menuntut ilmu, salatnya 5 waktu, baca Quran dan lainnya, maka berhati-hatilah jangan sampai dia terjerumus kepada syahwat. Dan sebaliknya, jika seseorang semangat di dalam ibadah namun dia malas melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah dalam dirinya ada syubhat. Dan pada zaman sekarang ini, sebab-sebab datangnya syahwat dan syubhat banyak sekali. Begitulah ikhwan. Jangan terlibat dengan syahwat dan syubhat. Syubhat ni apa dia ikhwan? Ilmu-ilmu yang sama, kepercayaan-kepercayaan yang sama, itu dipanggil syubhat. Syahwat ni apa dia? Keseronokan, keinginan, kemahuan yang kita tak boleh kontrol. Teringat aja kita buat. Kita tak boleh halang langsung kemahuan kita. Itu nama dia syahwat. Syahwat makan ke, bercakap ke, apa ke. Lepas itu dikatakan syahwat ni ada 10 perkara. Satu apa dia? Syarhul ta'am. Syahwat buruk adab ketika makan. Dia makan tu sampai dia tinggi adab. Makan macam adab pelawar orang, adab kita makan ramai-ramai, ambil benda dekat dulu, basuh tangan. Ini semua adab. Tapi kerana syahwat makan dia tinggi, dia ketepikan adab ni semua. Dia makan kenduri satu hidan, semua orang tua-tua. Dia buat tak tahu yang tua-tua mau dia tak punya pasal. Makan aku makan dulu. Apa memang tak boleh makan apa kecil manis. Tapi dia tak tahu Haji Yusuf tak ada kecil manis. Dia buat tak tahu. Makan pula dia tak ambil yang depan, dia gagau yang paling ujung depan mata orang tua tu. Orang tua tu duk usyar tengok dia. Maka apa akan jadi? Orang akan pandang dia manusia tak beradab. Orang tidak mendoakan berkat untuk dia. Orang laknat dia. Maka syarhul ta'am ni, rosaknya adab ketika makan akan membawa kepada
rosaknya diri manusia, rosak. Dia akan jadi orang yang sangat-sangat terlibat dengan syahwat. Syarhul kalam, syarhu kalam, bercakap yang tidak ada lapisan, tak ada adab. Bila dia marah, dan dia pesan siap-siap, hampa jangan bagi aku marah. Dia habaq siap-siap, aku ni kalau marah aku tak tahu, tua ke, muda ke, ustaz ke, qadi ke, aku tak ada peduli, aku marah aja, hampa nanti susah. Dia habaq siap-siap, dia habaq betapa buruknya dia marah. Ini nama dia apa? Syarhul kalam. Dia bawa kepada apa, ikhwan? Ini nama dia buruknya syahwat. Buruknya syahwat. Apa lagi, ikhwan? Ghadab, marah. Dia tak boleh tahan marah. Tak ada apa, tak terusik, tak ada apa, semua cantik, okey. Terusik sikit, dia tersentap sikit, ayat keluar. Daripada dia panggil orang tu pakcik, dia panggil orang tu tuan haji, nanti keluar ayat hampa. Terlupa dah kedudukan orang tua tu, terlupa. Pak mentua dia pun dia boleh cerkah lagu tu. Mampu tak mau, dia kata mampu tak mau, dia kata kat pak mentua. Hari tu dia lah peminang anak orang tua tu. Dia minang kat dia lah, anak orang mentua dia tu. Bila dia marah, dia kata bagi susah orang. Jahat. Jahat tu lahir bila? Marah. Maka kena hati-hati ya. Jadi nama dia apa, ikhwan? Syahwat. Lagi satu apa dia? Syubhat. Kesamaran. Kesamaran kita dalam menerima ilmu. Tak tahu kita ambil ni punca dia main tang mana, tak tahu. Amal ikut dan orang kata sahih, sahih lah kot. Orang kata tak sahih lah kot. Apa bala, apa ikut kepala tak tahu. Orang Penang kata apa satu yellow pun dia tak tahu. Apa satu benda pun dia tak tahu. Dia ikut aja orang. Orang kata iyalah, dia kata buat aku mana. Ni dia kata ni kayu tasbih yang saya jual ni buat daripada bahtera Nabi Nuh. Ambil beli. Tak tanya bahtera Nabi Nuh duduk tak mana, tenggelam masa bila. Tak tanya dah. Ni bahtera Nabi Nuh. Macam mana kawan tu pergi dapat, pergi gergaji, lepas tu pergi upak-upak jadi biji tasbih. Tak tanya dah. Dengar kata Nabi Nuh beli. Ada satu kawan menjaga ubat tepi jalan. Dia menjaga ubat. Dia bagi tahu tuan-tuan, ubat yang saya jual ni tertulis dalam kitab Ibnu Sina. Sahabat boleh bayang, dia menjaga ubat tepi jalan, dia baca kitab Ibnu Sina. Dan kalau kita pergi tanya dia, kitab Ibnu Sina tu ditulis dalam bahasa apa, dia pun tak tahu, tapi dia baca. Sahabat tengok, kalut sampai tak tu. Dan orang ni pula dengar, ui, Ibnu Sina beli ya kawan. ni hai obat, mari beli obat. Siapa lambat tak dapat ni ya kawan. Elok-elok makan sapu di badan, bangkit esok pagi badan naik bulu, beli ubat. Dalam nafas elok-elok boleh semput, tapi boleh cerita ke orang. Ni ada tulis dalam Ibnu Sina. Ibnu Sina tu orang mana, bahasa apa dia cakap, dia tulis kitab bila, dia hidup bila, dia mati bila, siapa terjemah buku tu, semua tak tahu. Semudah tu syubhat datang. Syubhat. Oh, jangan main-main. Hak tongkat Sayyidina Ali jangan cakap Ni. Jangan cari pasal. Oh, ni akak kayu tongkat Sayyidina Ali. Tak tahu dah pasal bila Sayyidina Ali pakai tongkat. Sayyidina Ali pun terkejut bilanya aku pakai tongkat. Dia jual tongkat Sayyidina Ali. Tongkat Nabi Musa yang pukul Laut Merah tu dapat kat dia. Oh, saya tak tahu. Saya ingat orang yang paling dahsyat nak cari tongkat tu Firaun lah. Dia mau tongkat tu, pasal tongkat tu laut terbelah. Harun tak dapat, Hawariyun tak dapat, Bani Israel soleh-soleh tak dapat, kawan menega roh dapat. Dapat tongkat Nabi Musa. Koyak upak-upak sikit jual ke orang RM50, RM60. Apa kelebihan dia? Tak apa, dia kata encik punya muka tengok ada kesian tengok. Tak ada banyak, ini RM10 saja. Malam Jumaat layak-layak semua aja ada sampai.
Beli kuat. Ajak jumpa manager nak minta 350 dapat RM5. Orang beli. Itu nama dia apa? Syubhat. Syubhat ni banyak ikhwan. Maka penulis kata pada kita, dia kata banyaklah sangat syubhat ni. Lepas tu dia bagilah contoh-contoh syubhat ni. Dia kata dalam televisyen ada, dalam iklan ada, dalam internet ada, dalam video VCD ada, dalam parabola ada. Semua ni bagi kita syubhat, dia kata. Lepas tu dia kata bagi orang yang nak jaga diri dia, bersih diri dia, apa lagi dia kena buat? Yang keenam dia kata pentingnya memilih kawan yang baik. Betul, kawan. Peranan kawan. Kadang-kadang kawan bagi kita semangat. Kawan. Tu tengok baru ni Perlis buat perkampungan sunnah. Daripada Singapura orang boleh mai. Sabah mai, Sarawak mai. Pulau Pinang jangan cakap ha? Pulau Pinang 4 hari dah mai awal. 4 hari mai awal. Habis perkampungan sunnah pun tak mau balik, kena hambat balik. Punya nak mai. Yang nak mai, yang tak mai dia kata orang sunnah ke apa punya pasal. Tengok mana semangat. Dia ada kereta daripada Johor, dia ada kereta. Seorang nak pergi cari kawan. Nak pergi cari lagi 4 orang dapat start kereta mai brom sampai. Bukan duduk lama pun. Mai sampai hari Sabtu. Besok pagi Ahad balik. Nak duduk juga sehari, nak duduk dalam suasana ilmu ni, dalam halaqah ilmu ni, nak duduk juga. Balik. Kita kata penat internet semua ada tengoklah kat Facebook, tak mau dia kata nak bawa jiwa dan raga. Kawan. Saya main sini pun pasal kawan-kawan lah. Ni boleh pakai teropong ni pasal kawan-kawan lah. Cuba kawan-kawan buat tak tahu. Mamak ni duduk kembang tengok lagu tu. Pengaruh kawan-kawan. Jangan buat pasal. Pengaruh kawan-kawan. Ustaz boleh tak mengajak pengaruh kawan-kawan. Jangan buat pasal. Cik Bilal, boleh ke? Sila. Laluan diberikan. Naam. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Ikhwan, kita berusaha sungguh-sungguh untuk jadikan hati kita, jiwa kita ini dapat tazkiyah, pembersihan hati. Kita dah beriman dengan Allah Ta'ala dan kita juga banyak amal salih. Ada satu perkara penting bagi kita yang dah beriman pada Allah Ta'ala ini, supaya kita dapat gilap iman kita, supaya iman kita tu makin hari makin saat dia bernilai. Kita panggil dengan perkataan imanul kamilah. Iman itu makin hari dia naik kepada tahap lebih sempurna, maka hari dia baik. Satu daripada amanah iman yang Allah Ta'ala bagi pada kita, kita disuruh berjuang untuk dapat benda ni. Benda-benda lagu ni juga benda-benda yang tazkiyah. Kita susah dapat, kita kena berjuang. Apa dia ikhwan? Kita berjaya beriman pada Allah, kita berjaya melakukan amal saleh. Hati kita melihat bahawa semua itu dengan bantuan Allah. Ini adalah peringkat kesempurnaan iman. Masa itu kita tak nampak aku beriman, aku beramal. Kita cuma akan kata dengan pertolongan Allah aku beriman, dengan anugerah Allah aku beramal. Dan itu menjadi keyakinan yang tak dapat dibuang daripada hati kita, dan dia bermukim dalam hati kita. Selagi yang itu tidak bermukim, kita tak dapat kesempurnaan iman. Masya Allah ikhwan, begitu. Bila sahabat tanya pada Nabi dalam riwayat Imam Muslim, bila Nabi kata kita ni akan sampai ke dalam syurga bukanlah dengan amal kita yang banyak, tapi dengan rahmat Allah. Sahabat tanya, ya Rasulullah,
Adakah masuk dalam kes ini Rasulullah sendiri juga begitu? Nabi kata ya. Kita sampai dengan rahmat Allah. Apa maksud ikhwan? Dengan hidayah dan taufik daripada Allah. Hidayah dengan petunjuk Allah dan dengan taufik. Dalam petunjuk itu ada lagi satu nikmat dia, dorongan, kekuatan, kemampuan yang Allah beri pada kita untuk mengerjakan hidayah itu. Yang kalau kita lihat kepada taufik itu yang diucap oleh para nabi, mereka menyatakan mereka tidak membawa taufik, melainkan taufik itu daripada Allah. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Para nabi kata in uridu illa al-islah mastata'tu. Kami nak buat islah kadar kemampuan kami. Kebajikan-kebajikan ini kami nak buat sebab Allah amanahkan pada kami. Tetapi wa ma taufiqi illa billah. Tetapi taufik itu Allah yang bagi. Dorongan, kemampuan untuk beramal dengan kebaikan dan menjauhi benda-benda mudarat dan buruk, larangan, Allah yang supply kat kita. Sebab Allah adalah pemilik kepada kemampuan dan kekuasaan. Bila kita beramal, hati kita berbicara, naluri kita berbicara, iman ni benda yang paling bernilai yang kita ada, kesemuanya dengan anugerah Allah aku dapat. Maka iman kita naik kepada martabat yang kamil. Kita menghilangkan perkataan kemampuan kita, tetapi kita menyandarkan kepada kemampuan Allah, kebolehan Allah. Itulah yang kita duk baca dalam suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa kita minta tolong pada Allah? Kita ada kederat, kita ada kemampuan. Tetapi tak, hakikat nak sampai kepada makna tauhid yang murni, kita kena tunduk minta tolong pada Allah. Kerana dia Sang Maha Kuasa. Dia mampu ubah. Kita tak ada kemampuan. Walaupun kehendak kita begitu banyak, akhirnya kita kena menumpang Allah. Kalau hati perut kita ikhwan boleh nampak segala amal saleh yang kita buat, harta iman yang ada dalam diri kita ini benar-benar dengan kurnia Allah pada kita, jiwa kita dirahmati oleh Allah. Iman kita hari demi hari menjadi iman yang sempurna. Tapi kalau sesuatu berlaku dalam hidup kita, kita merasakan aku dah buat itu, aku dah buat ini, aku sedekah, aku itu, aku ini, maka bermakna kita belum sandar lagi semua itu dengan pertolongan Allah. Kita masih diingat kata kemampuan kita. Ramai orang belajar agama yang kita panggil dengan gelaran alim ulama, tetapi ada alim ulama yang Allah Ta'ala perendahkan mereka. Ada alim ulama yang diangkat kedudukan mereka. Ya. Alim ulama yang Allah cerita dalam surah Al-A'raf, mathaluhum kamathalil kalb. Perumpamaan mereka macam anjing. In tahmil alaihi yalhath. Kalau mereka, anjing itu sentiasa keluar lidah dia untuk jilat ke tanah. Au tatrukuhu yalhath. Ataupun kamu biar anjing tu pun lidah dia akan keluar juga. Ada alim ulama yang Allah sebut pada kedudukan innama yakhshallah min ibadihil ulama, yang dalam hati alim ulama itu ada rasa takut pada Allah. Kenapa? Kerana ilmu ni bila masuk belum tentu dia boleh membentuk gelombang dalam jiwa manusia. Kita yang kena bertarung dengan ilmu. Semua orang mengaji agama, semua orang tahu agama, semua orang baca Fatihah, macam azan tadi, semua orang azan, semua orang dengar azan, tapi cara orang sambut tak sama. Cara azan sampai ke telinga kita, jatuh ke dalam hati kita tak sama. Kita bertarung untuk mendapat iman yang sempurna. Sampai berangkat kita menyatakan ini semua anugerah Allah. Apakah ucapan kekasih Allah yang bernama Sulaiman bin Daud alaihi wassalam? Bila Allah bagi dia kaya,
kaya-kaya. Sulaiman kata, harta aku dah. Apa dia kata? Hadza min fadli Rabbi. Tengok, jiwa dia punya sempurna iman dia. Dia kata ini adalah kurnia dan anugerah Tuhanku pada aku. Liyabluwani, tak lebih daripada dia juga sedang uji aku. Para nabi pun diuji, kekasih Allah pun diuji. Tengok, diuji zahir, diuji jiwa, diuji raga, diuji keyakinan. Apa keyakinan kita bila mendapat kurnia Tuhan? Tuhan, dengan tulang 4 kerat ni lah aku berusaha. Tapi lupakah kita tulang 4 kerat tu siapa yang bagi? Jadi Pak Long dalam kereta duk ajak saya exercise. Macam mana Pak Long? Macam ni exercise, betul Long? Exercise, buat dua-dua tangan. Hak ni boleh gedek tak? Haji Yusuf kena buat. Kalau yang ni masa kita buat lagu ni, yang ni macam ni, yang ni macam ni, kita buat lagu ni, yang ni masa kita nak tarik dia mai ke sini, kita jadi macam sakit, jadi macam keras. Pak Long duk habaq, ini doktor kepala otak pula, doktor apa? Pakar otak. Kepala otak udah lain mana kan. Doktor bahagian otak. Kalau kita buat lagu tu, dua-dua jari kita buat lagu tu, yang jari kelingking ni kita susah nak bagi kena perut tangan ni, ini menunjukkan ada gangguan saraf. Tapi kalau kita boleh main dia tak rasa sakit, bermakna kita tidak ada gangguan saraf di sebelah otak, dan itu menunjukkan risiko stroke itu jauh. Kita boleh buat exercise lagu tu, ikhwan. Tapi siapa yang bagi benda tu pada kita? Kaki kita boleh lari, boleh langkah, gigi kita boleh kunyah, air liuk penuh dalam mulut, segala ini semua dia boleh proses. Telan elok, kita telan masuk ke perut elok, dia tak telan pi lari ke belakang. Berbayang kita telan nasi pi belakang. Kita kata aku yang makan. Kita makan dengan rahmat Tuhan, kesian belah Tuhan, pemberian Tuhan. Kita mencari dengan rahmat Tuhan, kita beramal dengan rahmat Tuhan. Pasal tu harta kita bermaksiat dengan izin Tuhan. Bila kita bermaksiat, kita lari kepada Tuhan dengan minta ampun dan taubat. Kesemuanya Allah atur pada kita. Jadi bila kita nampak benda itu dalam hidup, hari-hari kita akan melihat kesempurnaan iman itu berlaku. Sombong akan gugur, dia akan luruh. Ujub akan luruh, takabur akan luruh. Sikap rendah diri dia akan datang kepada kita. Tapi perasaan tu kena datang dengan sendiri. Ada dua jenis manusia, dua-dua dikasih oleh Allah. Satu orang yang sendiri datang kepada Allah, Allah kasih dia. Lagi satu orang yang datang kepada Allah dengan tragedi, pun Allah kasih, tapi Allah lebih kasih yang pertama. Dia datang kepada Allah dengan sendiri tanpa tragedi. Kenapa dia beriman? Dia pergi belajar sampai dia dapat pengetahuan, sendiri dia beriman pada Allah. Lagi seorang, pasal apa dia beriman? Kerana suatu tragedi. Dia aksiden ke, bisnes dia jatuh ke, dengan bisnes dia jatuh mula dia semayang, dia dengar kuliah, akhirnya dia jadi orang baik. Dia datang kepada Allah dengan tragedi, tapi Allah lebih suka yang pertama, datang kepada Allah dengan sendiri. Quran kata apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang kepada Allah dengan jiwa raga dia, dia serah sendiri tanpa siapa paksa dia, Allah kata dia dapat jiwa yang salim, bukan dengan tragedi. Bila tak ada duit, ya Allah, dia nampak ar-razaq, ar-razaq, ar-razaq. Tak ada duit, dia nampak suratul waqi'ah. Ada duit, dia nampak lubang-lubang usaha, dia tak nampak Tuhan. Dia tak sebut pun Allah Rabbi ghfirli warhamni wahdini warzuqni, tak masuk pasal dia ada duit. Tapi bila dia tak ada duit, dia ulanglah warzuqni warzuqni warzuqni, Allahumma in kana rizqi fis sama fa habis bongkak laut darat semua bongkak habis kat Tuhan. Allah bagi rezeki, Allah sayanglah pada orang minta kat dia, tetapi Allah lebih sayang orang minta dengan sendiri dia nak minta, bukan dengan tragedi. Kita duduk di belah mana?
InsyaAllah ikhwan, penulis kata yang keenam, pentingnya memilih teman. Untuk dalam tazkiyatun nufus ini kita perlu ada teman. Ya, nanti kita akan tengok bagaimana Imam Malik bagi kepada kita manhaj. Imam Malik pernah usir orang keluar daripada masjid bila bahasa-bahasa dia tidak membantu pada pelajar-pelajar. Halau pula. Imam Ghazali dalam madrasah dia bagi tahu, selama hampa duduk di sini jangan campur dengan geng balik sana. Imam Ahmad bagi tahu, siapa yang duduk majlis aku ni jangan duduk majlis Syekh Ibnu Kullab, jangan pergi masuk majlis Ibnu Kullab. Siapa masuk majlis Ibnu Kullab jangan duduk majlis aku. Oh, subhanallah. Pasal apa? Pasal mereka itu adalah orang-orang perosak kepada ilmu. Apa kata Imam Malik? Dajjalun minad dajajilah. Jangan kau sebut nama dia kat aku. Imam Malik kata, Dajjal minad dajajilah orang ni. Orang sebut satu nama. Tu kan Imam Malik kata, Dajjalun minad dajajilah. Aku tak mau dengar apa dia cakap. Tak benarkan campur dengan orang yang boleh merosakkan perjalanan kita. Bukan kita pula orang, tapi dalam usaha kita nak jadi orang baik ni, kita tak boleh bagi rosak hati kita. Ada had kita kawan dengan orang. Ada kawan takat pintu rumah, ada kawan boleh masuk rumah, ada kawan takat pagar rumah aja tak boleh masuk. Dia masuk rosak rumah tangga kita. Ada orang takat di luar. Jumpa di mall je, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Cantik, cantik, baik, belah. Jangan nak minum dengan dia. Hang susah sekali lagi. Kalau hang tak kena dia punya fitnah, hang kena debu-debu fitnah dia. Maka tengok Nabi akan sebut apa pada kita. Kawan macam mana, pengaruh pada hati manusia. InsyaAllah ikhwan, panjang umur, sihat badan kita sambung. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.